Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah kita pada surah Al-Baqarah ayat 21. Ayat 21 kita tengok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuha. Okey, kalau nampak ya ataupun ya ayyuha. Maksudnya ada masa ya saja macam ya Musa. Contoh ya. Ya Ibrahim. Contoh. So ya ayyuha ambil sekali jugalah, ambil sama maksud dengan ya. Ya, so kalau ya bermaksud ya ataupun ya ayyuha ni bermaksud wahai. Ambil saja nama dia macam tu ya. Wahai, selepas wahai tu mesti manusia lah. Betul tak? Takkan nak selain manusia macam mana kan? Bila wahai tu mesti macam bercakap kan, memanggil kan? Menyeru, memanggil selepas huruf ya dipanggil ya. Dipanggil huruf lah, huruf tu maksudnya perkataan kan. Macam huruf ataf ya, macam huruf jar. So selepas ya mesti manusia. Apa-apalah. Nama ke, tak nama ke, seorang ke, dua orang ke, jamak ke, semua boleh. Ya. So ya bermaksud wahai. Selepas tu an-nasu, manusia, Pak. Ya, wahai manusia. Okey, ini kita panggil dia isim nida. Nida maksudnya panggilan ataupun seruan. Ya. Mesti ada ya, senang je, benda ni senang nak ingat Cumanya ada dua saja isu dia. Kadang-kadang selepas ya ataupun selepas ya ayyuha, isim dia rufu' an-nasu. Itu ya. Macam inilah. Ataupun kadang-kadang isim selepasnya adalah nasab. Dua tu saja keadaan ni. Ya ayyuhan nasu. So kita panggil dia isim nida. Orang nak panggil munadi, munada, sama je. Munadi yang memanggil, munada yang dipanggil. Boleh je, tak ada masalah ya. Pendek dia nida. Nida maksudnya seruan ataupun panggilan. Okey. Ini macam kira kata jar majrur lah. Kalau jar majrur macam ni, ni ya ayyuhan nasu, kita panggil dia isim nida ya. Okey. Selepas itu bila kita dah panggil manusia ke apa ke, mesti ada benda kita nak cakap kan. Mesti ada benda nak cakap. Macam ni di sini ada. Selepas dia tu, kalau kita terus baca ya ayyuhan nasu budu, kita akan baca an-nasu budu. Kita akan baca gitu. Tetapi kalau kita satu-satu kita pecahkan, selepas an-nasu, cara kita membacanya budu. Cara dia budu. Ini dari segi membacanya hukum huruf ketiga. Hukum huruf ketiga. Huruf ketiganya ba. Dia dhammah. Makanya kita mulakan bacaan kita dengan dhammah. Budu. Macam tu ya. So budu itu kalau kita tengok ya. Maksud dia sembahlah. Sembahlah kamu semua. Kita tengok hujung dia ada alif ziyadah. Ya, kita pada surah Al-Baqarah ayat 21 ya. Budu itu fi'il amar, perintah, suruhan. Cara biasanya kita nak kenal dia banyak cara sebenarnya, bukan satu cara ya. Hujungnya ada alif ziyadah, budu, awalnya ada hamzah wasal. Bolehlah. Itu dua-dua tu kita boleh tekalah ya. Kita boleh teka sama ada dia fi'il amar tadi ya. Budu daripada perkataan abada ya'budu. Biasa kan itu ya, ya'budu kan. Budu fi'il amar, kata perintah. So di hujung itu alif ziyadah itu mengatakan fi'il amar ini untuk jamak muzakkar ya, untuk antum. Fi'il amar perintah dia untuk 6 pihak sahaja. 3 pihak lelaki, 3 pihak perempuan yang direct dengan berkomunikasi dengan kita lah. Kita hanya boleh beri perintah macam buatlah, pergilah. Kita hanya boleh beri perintah hanya kepada 6 pihak yang berada di depan mata kita. Kalau pihak ketiga kita tak boleh nak bagi perintah, macam mana kan? Kita awak buatlah. So dia 3 pihak lelaki muzakkar, 3 pihak muannas perempuan ya.
kawan-kawan anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Hanya itu sahaja. Hanya dhamir yang 6 itu sahaja yang ada fi'il amar. Kalau macam huwa, huma, hum semua tak ada fi'il amar. Tadi ya. So di sini u'budu, dhamir di dalamnya adalah untuk siapa maksudnya? Perintah ini ditujukan kepada siapa? Kepada antum, jamak muzakkar antum. Dia mudah, satu jamak muzakkar, satu jamak muannas, itu saja ya. U'budu. Dan alif ziyadah tu memang biasanya untuk jamak muannas, jamak muzakkar lah biasanya. Beribadatlah kamu. Tu antara maksud dia lah ya. Menyembahlah kamu, boleh je. Okey, selepas fi'il amar. Selepas fi'il amar, amar tu kan fi'il perintah, menyuruh kan. Mesti ada benda yang disuruh tadi. Tak? Benda yang disuruh ataupun benda apa? Kalau nak beribadahlah kamu, beribadah kepada siapa? Nampak? Dia mesti ada benda. Bila fi'il amar, isim selepas dia biasanya memang nasab. Nasab tu maksudnya benda tadilah. Perintah dia tadi. Tak? Kepada siapa ditujukan perintah tadi? U'budu, beribadahlah kamu ataupun menyembahlah kamu. Nak menyembah siapa? Contoh kan. Jadi so Rabba. So Rabba tu maksudnya Rabb. Yang kita Rabbana kan. Rabbana, Rabbi, tu Rabb lah. So Rabba, nampak dia nasab. Senang cerita, selepas fi'il amar, isim mesti nasab. Rabba. Itu nasab lah sebab Rabba tu bermaksud Tuhan. Sebenarnya asalnya dia Rabbu asalnya. Rabbu boleh jadi Rabbah, boleh jadi Rabbi. So itu ya, itu yang selepas fi'il amar mesti isim nasab. Rabbah itu dipanggil isim nasab itu mesti dipanggil maf'ulun bih, benda yang kena, pihak yang kena. Kalau menyembah siapa? Nampak? Pihak yang disembah. Itu maksud dia, Rabbah. Dan di sini cumanya Rabbakum. Rabbakum tu idhafahlah Rabb siapa? Tak? Rabb yang mana? Jadi idhafahlah Rabbah adalah isim. Kumu ataupun kum. Kumu dengan kum. Bawah dia tu ada min qablikum. Sama je. Kumu dengan kum tu. Perkataan sama. Cumanya atas tu dia letakkan mim tu, dia letakkan baris. Kalau yang qablikum tu mim dia matikan. Tapi dia sama je. Kumu dengan kum. Benda yang sama ya. Dhamir lah. Dhamir mutasil ya. So isim. Rabba isim. Dhamir mutasil. Kalau isim disandarkan, diidhafahkan kepada dhamir mutasil itu dipanggil sandaran ataupun dipanggil idhafah. So, okey, u'budu fi'il amar. Untuk siapa fi'il amar tu? Dhamirnya untuk siapa? Ditujukan kepada siapa? Kepada antum. Okey. Rabba maf'ul bih kita panggil. Isim nasab tadi ya, maf'ul bih macam hari tu kita cakap kan. Dia maf'ul bih ni pun banyak cara nak kenal dia lah. Antara paling asas kita nak kenal dia nasab. Tapi nanti ada yang lain, cara nasab dia lain cara sikit. Cuma dia bukan satu cara ya. Rabba itu maf'ulun bih, benda yang disembah tadi, pihak yang disembah ya. Rabba itu maf'ulun bih. Cumanya maf'ul bih ni boleh je dalam bentuk idhafah ke, dalam bentuk tak idhafah pun boleh. Tak ada masalah. Kalau dia nak cakap u'budu rabba, boleh je. U'budu rabbakum. Bila kita idhafahkan dia, maknanya lebih jelas lah. Betul tak? Rabb siapa? Gitu ya. Okey. Okey, Allazi adalah isim mausul. Isim mausul maksud dia yang penting yang. Itu yang penting ya, yang. Dia ada kategori muzakkar, dia ada kategori muannas ya, dan juga dia ada untuk mufrad ya. Mufrad tu mufrad, musanna, jamak, kedua samalah. Muzakkar muannas pun ada pecahan dia. So yang ini allazi, yang ni isim mausul, muzakkar mufrad, bermaksud yang. Wahai manusia, ya ayyuhan nasu, wahai manusia, u'budu, sembahlah kamu semua, rabbakum, Tuhan kamu yang. So allazi ni dia menceritakan dengan lebih detail tau tentang isim sebelum dia. Rabbakum ya, yang apa? So dia menceritakan tentang Rabbah tadilah ataupun Rabbakum ya. Khalaqakum itu kita pecahkan dia ya. Belajar mengenal dhamir mutasikum tu tolak tepi dia, jangan peduli kum ya. Okey, khalaqa. Yang tadi rabbakumu tu ya. Itu Pak, isim boleh melekat
dengan dhamir mutasil. Yang ini khalaqa, 3 huruf semua fathah. Cara kita nak kenal dia, 3 huruf khalaqa, 3 huruf semua fathah, itu sah-sahnya fi'il. Ya, so fi'il juga boleh ada di hujungnya ada dhamir mutasil, boleh juga. Tetapi ada sesuatu yang lebihnya. Kalau rabbakum, Tuhan kamu, ya, idhafah. Okey. Khalaqakum, khalaqa dia fi'il madhi 3 huruf. Di dalam khalaqa tu sendiri sudah ada dhamir. Khalaqa maksudnya dia telah ciptakan. So di dalam khalaqa sudah ada dhamir, ya, huwa sebenarnya. Dia telah ciptakan. So kum tu pula pihak yang dicipta. Sebab dia ada sedikit berbezanya, ya. Kalau di hujung fi'il ada dhamir mutasil ataupun tadi isim disandarkan kepada dhamir mutasil. Ya, itu kita panggil rabbakum, kita panggil idhafah. Khalaqakum kita tak panggil idhafah. Kita panggil apa? Mari kita tengok, ya. Khalaqa fi'il. Bila dah ada fi'il, di dalamnya dah ada dhamir huwa, ya, dia telah ciptakan. Kum tu kamu, pihak yang dicipta. Itu sebenarnya nampak pendek, tetapi dia adalah jumlah fi'liyah sebenarnya. Khalaqa. Kita hari tu kita ada cakap nampak saja fi'il macam ubudu rabbakum, sama juga. Nampak saja fi'il makanya dia adalah jumlah fi'liyah. Struktur ayat yang bermula dengan fi'il. Ya, okey. Dan ni khalaqakum pun sama. Nampak pendek saja. Khalaqa dia telah ciptakan, kum kamu semua. So khalaqa adalah fi'il. Fi'il madhi 3 huruf, ya. Dhamir di dalam dia huwa, pencipta tadi, ya, pencipta. Huwa, kum itu pihak yang dicipta. Nampak dia ada sesuatu yang ekstra di situ. Berbeza dengan rabbakum. Okay, kita panggil ini khalaqakum tu jumlah fi'liyah lah. Kalau kita panggil rabbakum idhafah. Nampak beza dia. Nampak macam sama, kan? Pendek saja. Ada fi'ilnya, ada dhamir itu adalah fa'ilnya, dan kum itu adalah maf'ul bihnya. Dia ada 3. Jumlah fi'liyah yang lengkap. Lengkaplah dikata sempurna, ya. Struktur ayat fi'il yang lengkap, dia ada fi'il, dia ada fa'il. Fa'il tu dhamir dia lah tadi, dan dia ada maf'ul bih. Lengkaplah tu untuk menjadi struktur jumlah fi'liyah. Ya. Jika nak tanya, boleh tanya, ya, tak ada masalah. Yang telah ciptakan kamu. So bila kita terjemahkan tu, dia tu nak sebut pun tak nak sebut pun boleh, tak nak sebut pun tak apa, ya. Yang dia telah ciptakan kamu. Boleh saja nak sebut pun boleh, tak nak sebut pun tak apa, ya. Kalian, kamu. Okey, wallazina, waw di situ ataf, ya. Maksudnya tak habis lagi, ya. Penyambunglah ataf, dan selepas perkataan ataf, ya, selepas perkataan ataf dipanggil maktuf. Maktuf tu maksudnya yang diatafkan, maksud dia, ya. So wallazina tadi allazina dengan allazi tadi, ya. Allazi isim mausul muzakkar mufrad. Allazina waw tu bukanlah, ya, waw tu ataf. Allazina isim mausul jamak muzakkar, ya. Dan orang-orang yang maksudnya kalau kita tengok sini, kan, perkataan selepas ataf dipanggil maktuf. Ya, maktuf maksudnya yang diatafkan. Memang makanya huruf ataf itu dia menyambungkan 2 benda, tau. Sebelum dan selepasnya. Biasanya kalau selepas dia tu biasanya memang betul-betul selepas dia. Macam ni lah, wallazina memang betul-betul selepas ataf. Tetapi yang sebelum tu kadang-kadang betul-betul sebelum dia, kadang-kadang jauh terpisah. Agak-agak yang ni lah, waw ini mengatafkan allazina dengan apa? Cuba tengok. Agak-agak. Dia adakah dia waw itu mengatafkan allazina dengan allazi sebelum dia? Itu ke? Dengan allazi dengan allazina ke? Atau apa? Cuba tengok, fikir jap. Rasa nak jawab, sila. Ustazah bagi tips dulu. Ataf ini maksudnya dia mesti menghubungkan 2 benda. Sebelum dan selepasnya. Kalau sebelumnya isim, selepasnya isim. Kalau sebelumnya fi'il, selepasnya fi'il. Kalau sebelumnya huruf apa-apalah. Huruf ni apa mungkin selepas dia. Kalau sebelumnya ayat, selepasnya ayat. Nampak dia boleh macam tu, tau.
So cumanya selepas ataf wa biasanya perkataan selepas dia tu. Itu ya dipanggil maktuf. Ya, maktuf tu maksudnya yang diatafkan. So allazina diatafkan dengan yang mana? Dengan sebelum wa yang mana? Dengan fi'il ke? Tak tahu. Ni itu allazina bukan fi'il kan? Betul tak? Allazina bukan fi'il. Oh, alaziyah ni dengan alaziyah ni. Maksudnya diatafkan. Azazah tanya. Agaknya waw itu mengatafkan allazina confirm dah. Allazina tu confirm dah. Tapi sebelum dia apa? Dia mesti Alazi ke? Alazila. Ya. Okey. Kalau orang lain? Nak jawab apa? Sama tak seperti jawapan Linda? Silakan. Siapa nak cuba? Allazina tu confirm lah, pasti. Kalau orang yang lain, jawapan lain ada tak? Okey, mari kita tengok ya. Kita kata ataf, dia mengatafkan isim dengan isim, ataupun fi'il dengan fi'il, ataupun jumlah dengan jumlah. Ataupun apa-apalah. Mari kita tengok sekarang ya. Waw itu bermaksud dan allazina orang-orang yang. Orang-orang yang allazina tu ya, orang-orang yang ataupun kita tak tahu ya orang yang ke apa yang berarti dan yang kita ambil yang je lah dulu dan yang min qablikum sebelum min qabli sebelum kum kamu dan sebelum kamu. Agak-agaknya dia mengataf apa? Dan yang sebelum kamu. So sebenarnya waw di sini mengatafkan allazina tadi dengan kum ataupun ya ayuhan nasu. Terah kan? Dia menghubungkan Tuhan itu. Complicated lah pula saya ni. Sebab dia macam ni. Sebab kita kena faham sebab Linda tak nampak maksud allazina tu. Linda nampak yang sahaja. Betul tak? Kan? Sebab kita allazina yang tengok lepas tu min qablikum sebelum kamu. Kalau yang sebelum kamu dia bercakap pasal Tuhan ke dia cakap pasal apa? Khalaqakum dia telah ciptakan kamu dan yang sebelum kamu. Itu baru nampak tak? Dia menciptakan kita lepas tu dengan yang sebelum-sebelum kita lah. Sebelum kita. Maksudnya waw itu mengatafkan allazina tadi ya dengan yang kum tu. Kum tu kamu semua tu lah. Kamu semua tu balik kepada ya ayuhan nas, manusia. Pak, kita kena faham dulu. Dia mengatafkan apa dengan apa. Dia bukan mengatafkan allazina dengan allazi, bukan. Bukan. Allazi kat situ yang telah ciptakan kamu. Tetapi allazina dan yang sebelum kamu. Nampak lain kan? Yang tu kan. So wow di situ mengatafkan allazina dengan kum. Begitu. Kum ataupun kum itu berbalik kepada ya ayuhan nas, manusia. Ya, dia bukannya mesti memanglah dalam contoh yang simple dia mengatafkan sebelum dan selepas dia. Memang betul. Tetapi macam ni kum lah yang sebelum dia. Kalian. Ya kan? Kalian. Kamu dan yang sebelum kamu. Betul tak? Betul tak? Jadi kamu dan sebelum kamu tu. So waw itu mengatafkan allazina dengan kum. Kat situ. Bukan allazi dengan allazina. Nampak ya? Sebab nampak allazina kat sini ingatkan dia dengan ni dan yang allazi dan apa allazina ni. Memang kan. Dari segi kategori kita nampak tapi tak. Sebab allazi itu merujuk kepada Tuhan. Allazina allazi merujuk kepada Tuhan, Rob tadi. Tapi allazina merujuk kepada yang orang sebelum kamu. Sebab mana boleh kan? Tak sama kan? So dia lari dia punya kat situ ya. Itulah ataf sebenarnya kalau kita faham dia. Tapi kita kena fahamlah dulu ataf tu apa dia sebenarnya. Kalau macam fi'il dengan fi'il lebih mudah lah, betul tak? Fi'il dengan fi'il lah, isim dengan isim. Ini juga isim lah, kum tu dhamir mutasil adalah isim. Allazina isim mausul, isim dengan isim juga. Kan? Tapi kategorinya yang sedikit berbeza kan. Dan yang sebelum kamu. Sebenarnya saya sebut dan orang-orang yang, tapi you tak nampak orang-orang tu, betul tak? Perkataan orang-orang tu you tak nampak. Kan? Kat bawah ni ada ni dan orang-orang yang. Kalau ikut terjemahan okeylah. Sekarang Ustazah tak pandang terjemahan. Sekarang Ustazah bila kita dah kita tidak memandang terjemahan sudah. Kita faham perkataan itu sendiri. Sebab allazina dia bukan untuk orang je. Dia boleh, haiwan boleh, untuk benda boleh, tempat boleh. Jadinya kalau kita pegang kepada orang-orang yang je kadang-kadang memang betul
di situ allazina tentang orang-orang yang, tapi kalau dia bercakap tentang benda lain kan, haiwan ke apa ke, kita tetap menganggapnya orang-orang yang, kan. Jadi ustazah tidak memandang kepada terjemahan dia, tapi tak apalah, kalau dia terjemahan dia tu bolehlah kita untuk yang ni kita boleh nampaklah orang-orang yang, dan yang dan yang min qablikum, sebelum, min dari sebenarnya maksud dia, qabli sebelum, dari sebelum, kum kamu. So min qabli, min tu dari, dia adalah huruf jar. jar, ya. So qabli, sebelum, dari sebelum kamu. Qabli, itu idhafah lah. Dari Sebelum kamu. Qabli ni ingat tak dia dalam list mana? Ingat tak? Dia kalau sebelum menceritakan apa? Waktu, masa. Zaraf kan? Zaraf zaman, ya. Cumanya qabli ni dia ada sedikit tentang qabli. Dia kalau tak ada kum tu dia akan jadi min qablu. Dia memang pelik sikit, ya. Kalau tak ada kum dia akan jadi min qablu. Dia tak ubah baris tau. Tetapi bila ada kum tu baru dia min qabli. Baru je tu. Sebenarnya ada perkataan-perkataan yang memang pelik lah, ada pula min qablu kan, kan, tapi bila ada dhamir di hujungnya dia baru dia jadi min qabli. Gitu. Kalau kita dah sebut, sebelum ni kita tak pernah sebut. Kalau kita dah sebut, nanti yang akan datang mudah. Nanti kita kata, oh bila dia ada dhamir di hujung dia akan jadi min qabli, sebab min qablikum, ya. Kalau tak ada kum tu dia akan jadi min qablu. Itu yang, ya. Dan perkataan tu sendiri qabla pun boleh. Dia zaraf ni hampir, kita kata hampir 99% lah, senang cerita, ya. Kita kata hampir ke semua zaraf, ya, zaraf zaman ataupun zaraf makan, dia nasab, dia baris fathah sebenarnya qabla contoh, kan. Tetapi ada beberapa, tapi lebih pada 3 rasanya, dia ada berubah semua baris macam ni. Qabli pun boleh, qablu pun boleh, qabla pun boleh. Sebab dia bukan kita hafal, sebab kita senang, kita nampak dalam Quran, kita nampak. Tapi kalau kita dah faham ada beberapa yang macam tu, jadi kita tak adalah heran sangat kenapa dia bukan nasab. Kita tak nak hafal sangat, dari sebelum kamu. Okey, lepas tu mana tadi, ya? Min qablikum, ya. Jar, kalau min qabli jar majrur, ya. Qablikum zaraf. Okey. Zaraf lah tadi, kan. Okey. Zaraf ni juga maksudnya nak cakap idhafah, dalam bentuk idhafah. Min qabli jar majrur, qablikum ada zaraf di situ, tapi zaraf ni okey, sesuatu tentang zaraf dia dalam bentuk idhafah pun boleh. Kalau dia tak idhafah pun boleh. Dia bukan kata mesti idhafah saja, tak. Zaraf terpulanglah. Kalau idhafah itu, idhafah dia tidak mengubah apa-apa, maksudnya dia tidak mengganggu struktur. Idhafah itu hanya untuk lebih menjelaskan sahaja. Dari sebelum apa, Pak? Dari sebelum kamu, baru kita faham. So sebenarnya idhafah itu, fungsi idhafah sebenarnya untuk menjadikan dia isim ma'rifah sebenarnya. Sebenarnya, idhafah. Dia bukan saja-saja sandarkan tu. Sandaran itu kalau dia tak sandarkan kepada dhamir tu, dari sebelum apa? Sebelum bila? Sebelum siapa? Sebab kita tak tahu. So itulah tujuan idhafah tu sendiri, ya. Untuk menjadikan dia isim ma'rifah, kata nama khas, jadi kita kenal dia. Itu tujuan, ya. Okey, seterusnya kita la'allakum. La'allakum ni la'alla. Kita biasa kan ada kan la'alla kan? Dalam inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, laita, la. Ada la'alla, ya, ada. La'alla mudah-mudahan. Kalau dia kata mudah-mudahan, itu harapan. Harapan maksudnya dia boleh menjadi kenyataan lah, ya, dia boleh dimakbulkan. Tapi kalau laita itu hanya angan-angan. Beza la'alla dengan laita tadi yang dalam ni, ya. Kalau laita macam ni lah, benda dah berlaku dah. Kalau alangkah baiknya kalau aku, contohnya kan. Kalau laita tu macam kalau lah. Benda tu dah berlaku dah. Bila dah berlaku, kita tak boleh ubah. Bila tak boleh ubah, itu yang laita tu. Alangkah baiknya kalau aku tak ni, alangkah eloknya kalau aku tak, itu laita. Itu harapan yang tak boleh menjadi kenyataan. Tapi kalau la'alla, ya harapan yang boleh menjadi kenyataan. Agar ataupun mudah-mudahan, ya. Okey, kum tu kamulah, ya.
Dan kalau kita nak gunakan dia punya, kalau ada di dalam list inna anna, makanya dia ada undang-undang dia, betul tak? Inna anna, inna anna ka'anna lakinna la'alla laita la. So dia ada undang-undang dia. Undang-undang dia apa? Isim yang pertamanya nasab, isim yang keduanya rufu'. Okay, mari kita tengok. Kat mana? Kalau dah kebetulannya selepas la'alla tadi memang dah domir, kita domir lah mabni, kita tak boleh lah, tak nampak lah dia punya nasab tu. So kum tu ya, domir mutasil itu adalah isim la'alla yang sepatutnya nasab. Boleh kan? Kan? Ya, kita kena ikut undang-undang dia walaupun kita tak nampak ya. Dan yang kedua, isim yang kedua dia. Isim yang keduanya kita panggil khabar. Khabar la'alla yang sepatutnya rufu'. Ya, ini kita nampak apa? Tattaquna. Kita tak nampak pun isim rufu' tak apa. Kalau kita isim rufu' yang kedua tu ataupun khabar yang rufu' tu tak ada, tak apa. Cari di situ ada tak jar majrur? Tak ada. Cari zarah? Tak ada. Cari fi'il? Ada. Tattaquna adalah fi'il, boleh. Fi'il semua fi'il boleh. Mudhari' boleh, madi boleh, apa-apa boleh. Fi'il boleh duduk di tempat khabar rufu' la'alla. Boleh maksudnya. Okey. Yang ganti, yang nak ganti tu sama je. Cari jar majrur. Kalau tak ada jar majrur, cari zarah. Kalau tak ada zarah, cari fi'il. Semua fi'il lah, apa-apa fi'il pun boleh. Ketiga-tiga fi'il. So yang ini boleh duduk di tempat khabar la'alla rufu' yang kita cari tadi. Okay. So kita kata kat sini tattaquna, kita nak cari tadi sebab dah ada la'alla ya. Kita cari isim la'alla yang nasab. Yang kita nampak di situ adalah kum. Tak ada masalah pun. Kum, dhamir muttasil mabni, duduk di tempat. Dia cakap duduk di tempat isim la'alla yang nasab. Itu kita cakap macam tu ya. Dan isim keduanya kita panggil khabar. Tattaquna adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ya. Duduk di tempat khabar la'alla yang rufu'. Yang kita cari sebenarnya, yang asalnya ya. Boleh ya. So yang nak gantinya benda tu juga. So agak mudah je sebenarnya. Okay, kita terus ya. Allazi. Allazi maksudnya ini isim mausul ya. Isim mausul masih tak habis lagi lah ni. Dia kalau ada allazi ni, dia maksudnya untuk dia terangkan tau. Untuk terangkan macam lebih detail lah. Isim mausul, muzakkar, mufrad. Yang. So siapa yang? Terpulanglah kita tengok dulu. Ja'ala. Ja'ala maksudnya dia telah jadikan. Tadi khalaqa tadi. Ya. So di sini ja'ala tadi sama dengan khalaqa tadilah. Ya. Khalaqa dia telah ciptakan, ja'ala dia telah jadikan. Sebenarnya maksud dia macam sama kan? Macam sama Dia telah ciptakan dan dia di sini dia telah jadikan. So dhamir di dalamnya huwa, balik kepada rob tadilah. Ya. Dia punya dhamir tu huwa. Ya. Dan dia telah jadikan. Okey. Selepas fi'il kita harus perhatikan isim dia. Kita harus ya. Selepas fi'il ni fi'il madi ya, tak kisah. Sebenarnya fi'il apa pun, madi ke, mudhari' ke, apa ke, kita harus perhatikan isim selepas dia ya. Okey, kalau kita tengok selepas ja'ala dah ada fi'il, dhamir di dalamnya huwa, dah ada dah, itu fa'ilnya, dia telah jadikan lakumu tu lakum ya. Okey, bagi kamu. Tak apa, biar dulu. Ya, bagi kamu. So itu jar majrur kan? Betul tak? Jar majrur ya. Dia la pun boleh, li pun boleh ya. Lakum ya bagi kamu. Al-arda. Isim nasab. Ingat tu, selepas fi'il jika ada isim nasab, jangan pedulikan lakumu tu dulu ya. Jika ada isim nasab, makanya isim nasab itulah benda yang di tu. Benda yang dibuat, benda yang dijadikan, benda yang diciptakan, apa-apalah di. Ya. Okey. So al-ardh tadi dia telah jadikan. Jadikan apa? Al-ardh maksudnya bumi. So bumi itu adalah benda yang dijadikan untuk kamu, lakum tu. So lakum tu dia tak mengganggu apa-apa.
dia jar majrur ni satu fi'il dia suka datang awal. Macam tu. Kita contohnya lah, kita boleh Quran kita tak ubah tetapi kalau kita anggap ini ayat je biasa dulu kita boleh susun balik. Jadikan bumi Ha. untuk kalian. Jadi tu. Allazi ja'alal arda lakum. Boleh. Kalau ada ayat begitu maksudnya maksud dia sama. Itu maksud dia. So al-arda tu nasab, isim nasab, makanya dia adalah dipanggil maf'ul bih ataupun maf'ulun bih. Boleh. Benda yang di tadilah. Tadi dia telah jadikan. So apa yang dijadikan tadi? Bumi. So al-arda itu benda yang dijadikan. Nasab. Dari situ kita nampak nasab dia Al-arda lakumu, bagi kamu. Ingat jar majrur. Tetapi jika isim nasab tu tak ada, maf'ul bih tak ada, jar majrur boleh duduk di tempat dia. Faham? Macam tadilah, jar majrur boleh duduk di tempatnya, zarah boleh, atau apapun fi'il boleh. Pun boleh juga. Okey. Sekarang ni ada isim nasab yang kedua. Isim nasab yang kedua firasha. Isim nasab yang kedua Apa sila? Apa? Ada sila-sila tu benda tu lah. Apa dia Apa begini? dia? Dia cara nak kenal dia nanti dulu. Macam saya cakap tadi, al-arda tadi nasab maf'ul bih. Kalau dia tak ada, kalau al-arda tu tak ada, cari jar majrur boleh duduk kat tempat dia, zarah pun boleh duduk kat tempat dia ataupun fi'il. Apa-apa fi'il boleh. Okey. Sekarang ni selepas maf'ul bih, selepas maf'ul bih kita akan jumpa isim nasab lagi sekali. Al-arda maf'ul bih, isim nasab ataupun mansub apa tu firasha tu kan nasab kan? Kan? So dia isim nasab yang kedua lah, senang cerita. Okey. Sekarang ni kita tengok apa maksud dia dulu. Firasha. Hamparan. Hamparan. Maksudnya bumi tadi. Bumi tadi sebagai hamparan kalau kita nak terjemahkan dia. So sekarang ni hamparan itu firasha menceritakan keadaan apa? Senang cerita. Menceritakan keadaan bumi. So senang cerita firasha itu kita panggil hal, keadaan. Keadaan siapa? Keadaan maf'ul bih. Okey, tapi kita kena faham maksud dia dulu. Tapi kalau orang tak faham maksud dia tengok isim nasab yang kedua. Memang dia duduk selepas maf'ul bih. Dia kena ada maf'ul bih dulu baru dia ada. Faham? Firasha. Isim nasab. Kita confuse dengan yang tanwin tu Ustazah. Yang tanwin tu yang ada nama apa nama Ustazah nama dia? Nakirah. Yang tanwin dengan tanwin tu kalau sama. Itu kena ini mana ada tanwin dengan tanwin? Tak dah confuse. Dia sebenarnya tanwin dengan tanwin kan. Kalau sama baru dia apa nama dia Ustazah? Sila benda nama dia. Tak ingat dah nama dia. Panggil sifah wa mausuf. Ya. Tanwin dengan tanwin ataupun alif lam dengan alif lam. Boleh juga. Okey. So ini bukan kan? Ini bukan ini bukan. So kalau itu tanwin yang penting, kalau yang pertama ending dia tanwin atas, yang kedua tu tanwin atas. Dia kena ikutlah. Tanwin bawah, tanwin depan. Atau alif lam. Itu boleh sebenarnya. Tapi baris tu kena samalah. Kalau al-arda, al-firasha. Contoh. Dia boleh juga itu dipanggil sifah wa mausuf. Sifat dan benda yang disifatkan. Tapi ini bukan. Senang cerita ini selepas fi'il, ja'ala fi'il, lakumu tu jangan heran dengan dia, jar majrur sebab dia tidak mengacau. Al-arda, isim nasab yang pertama, biasanya maf'ul bih. Isim nasab yang kedua, firasha tu, nasab tu, baris atas. Itu dipanggil hal dipanggil. Hal ini maksudnya keadaan. Dia menggambarkan keadaan siapa? Okey, dia menggambarkan keadaan maf'ul bih boleh sebab hamparan kan. Mestilah bumi kan. Hal juga boleh menggambar keadaan pencipta tu. Boleh? Maksudnya hal ni dia boleh menggambar keadaan maf'ul bih sahaja boleh, ataupun hal boleh menggambarkan keadaan fa'il sahaja pun boleh, ataupun hal itu boleh menggambarkan keadaan kedua-dua, fa'il dengan maf'ul bih boleh. Itu maksudnya hal lah. Apa hal maksudnya apa keadaan dia, apa cerita dia, macam itulah, apa penerangan dia kan. Kita katakan cara paling asas kita nak kenal hal, dia mesti nasab dan dia mesti selepas maf'ul bih. Dia kena maf'ul bih dulu.
Maf'ul bih tu bendanya lah, benda yang dicipta, benda yang dijadikan, benda yang hal itu menggambarkan keadaan dia. Pokoknya dia bukan keadaan maf'ul bih sahaja. Dia boleh, hal boleh menggambarkan keadaan maf'ul bih sahaja pun boleh. Hal boleh menggambarkan keadaan fa'il, pencipta tadi pun sahaja pun boleh. Ataupun hal itu boleh menggambarkan keadaan kedua-duanya serentak. Pencipta dan maf'ul bih tadi boleh. Itu hal. Dan cara nak kenal dia nasab caranya. Tetapi dia juga macam maf'ul bih, kalau kita tak nampak dia nasab, cari yang lain. Jar majrur ada tak? Cari zaraf ada tak? Ataupun cari fi'il, dia boleh juga. Pada maf'ul bih pun boleh. Ganti-ganti yang tadi, sebab nak cari maf'ul bih tak ada, cari yang tadi. Jar, majrur, zaraf, lepas tu fi'il. Hal pun boleh juga. Hal pun sama. Kalau tak nampak dalam ini jelas. Firasya memang jelas nasab. Kalau tak nampak dia nasab, cari dia. Jar, majrur pun boleh. Zaraf pun boleh. Fi'il pun boleh. Sama je yang menggantikan itu ya. Itu. Yang hal ni Ustazah tak semestinya dalam ayat tu akan adalah hal ni, macam boleh ada, boleh tak ada lah macam tu. Ya betul. Maf'ul bih pun tak semestinya ada. Kadang-kadang kita tak nampak maf'ul bih. Sama juga. Hal juga bukan semestinya ada, tidak. Ada masanya tak ada. Ya, okey. Tapi kalau yang pastinya jika ada fi'il, dah ada dhamir di dalamnya. Itu wajib. Itu pasti. Macam ja'ala adalah fi'il, ya, dia telah jadikan. So dhamir di dalam dia huwa, itu memang confirm ada. Dan huwa itu adalah fa'il dia, yang pelaku kepada perbuatan dia, kepada fi'il tu. Itu memang confirm ada. Ya. Tapi maf'ulun bih kadang-kadang tak ada. Hal juga kadang-kadang tak ada. Tapi yang senangnya maf'ulun bih dengan hal kedua-duanya nasab. Itu bentuk asas yang diajar kita. Kalau tak ada bentuk yang nasab tadi, cari tadilah. Jar majrur boleh duduk di situ. Kalau tak ada zaraf boleh. Kalau lagi fi'il boleh. Segala fi'il boleh. Ya. Okey. Hari ini baru kita lebih sikit tentang hal kan. Sebelum ni kita tak berapa sebut tentang hal ya. Okey. Bumi sebagai hamparan, bumi yang suatu hamparan lah, suatu hamparan. Bumi itu terbentang sebenarnya, terhampar sebenarnya kan. Okey, lepas tu wassamaa. Okey, sekarang kita tengok ataf ya. Ataf ya, tengok ya, ataf ya. Selepas dia as-samaa. Selepas dia dipanggil maktuf. Ya. As-samaa, kalau tak faham maksud dia, alif lam. Ada alif lam, artinya isim. So dia begini, kalau dia ataf ni kalau selepas dia isim, sebelum dia isim, macam tu. Ya. So as-samaa isim nasab lah tu. Nasab. Banyak kena tengok ya. So apakah isim sebelum dia? So waw itu mengatafkan as-samaa dengan apa? Arda. Ya, al-arda. Nampak? Di situ ada alif lam, al-arda, nasab. Lepas tu as-samaa. Alif lam juga patut nasab. Itu sebenarnya. Yang firasya tadi hanya menggambarkan keadaan bumi itu saja. Tetapi waw ini mengatafkan as-samaa dengan al-arda. Nampak? Cara kita nak menengok dia. Ya. Okey, bina'ah. Bina'ah tu kalau bahasa Melayu, binaan lah. Senang cerita binaan. Sebenarnya pembangunan, binaan itu sebenarnya daripada bahasa Arab sebenarnya. So bina'ah maksudnya satu binaan, bangunan, kan? Betul, kita dah ada sebenarnya kata dia. So sama dengan tadilah, kalau firasya adalah menceritakan hal bumi. So bina'ah itu menceritakan keadaan as-samaa. Kan? Sebagai satu binaan, bangunan. As-samaa bina'ah. So dia itu juga hal bagi as-samaa. Okey. Nasab lah, sini pun jelas nasab dia. Okey. Kalau kita tengok seterusnya wa anzala, waw ataf tapi anzala fi'il. Makanya anzala itu dipanggil maktuf. So waw itu mengatafkan anzala dengan apa? Ja'ala. Ja'ala. Ya, itu cara kita melihat dia. Ja'ala anzala, fi'il dengan fi'il. Isim dengan isim. Okey. Dan dia telah turunkan. Anzala fi'il madi 4 huruf. Ya, anzala. Biasakan dengan bentuk dia. Kalau ja'ala mungkin kita lebih kenal kot 3 baris, 3 huruf baris atas ya. Kalau anzala
dia ada 3 bentuk yang berbeza ya. Antara satu bentuknya dia bermula dengan hamzah ya. Dia bermula dengan hamzah, dia baris, lepas tu huruf keduanya mati. Lepas tu memang hamzah dengan yang tiga-tiga tadi memang memang baris atas lah ya. Cumanya huruf kedua dia mati. Ini adalah satu bentuk. Dia ada 2 bentuk lain lagi. Ya, apa huruf ya? Anzala, dia telah turunkan. So dhamir di dalamnya dia telah menurunkan ke, tak ada masalah ya, nak letak telah pun, sebab kita tahu dia fi'il madi. Kalau tengok dalam terjemahan ni, dan menurunkan, tak nampak telah, terap kan. So sebenarnya kalau paling tepatnya, dan dia telah turunkan sebenarnya ya. Menurunkan tak ada masalah ya. Nak menurunkan ataupun turunkan itu tak ada masalah, boleh je sebenarnya. Kita nak tahu kalau ada telah tu lebih tepat untuk orang untuk memahami anzala adalah fi'il madi ya. 4 huruf ya. Dia boleh anzala ataupun nazala ataupun nazzala. Okey, hamzah itu adalah tambahan. Yang sebenarnya masa dia 3 huruf dia boleh jadi nazala. Kalau dia kita tahu ya. So nazala ya. Sama ada nazala ataupun nazila ataupun nazula. Kita kena terima tu 3 huruf dia macam tu ya, macam ja'ala tadi. Dia ikut perkataan lah. Dia ikut perkataan. Kalau ja'ala sama dengan khalaqa, semua baris atas. Tapi yang tengah tu boleh berubah. Tapi perkataan lain lah pula. Tak boleh lah perkataan ja'ala juga. Ya kan? So, yang ini 4 huruf ni untuk kita kenal dia, hamzah itu tambahan. So, asal dia sebenarnya nazala sebenarnya. Nazala. Okey, cara dia. Cara kita nak tukarkan 3 huruf kepada 4 huruf memang dia ajar kita. Letakkan hamzah baris atas. Itu kita kena buat. Lepas tu matikan nun tu. Matikan nun. Lepas tu zala memang ikut baris atas macam hamzah. Itu cara yang memang formula tak boleh tukar-tukar. Tetapi jika, dia ada 3 cara yang berbeza lah. Daripada nazala, 3 huruf. Kita tukarkan dia jadi 4 huruf. Macam tadi lah. Tambah hamzah, baris atas, matikan nun. Lepas tu zala tu mengikut baris yang mula-mula lah. Satu lagi cara, tak payah tambah hamzah, tambah sabdu pada tengah-tengah zai tu. Nazzala. Tu satu lagi cara. Macam kalau ja'ala tu, ja'ala. Tengah-tengah tu, tengah yang 3 huruf tu, yang asal 3 huruf tu, tambah sabdu. Macam zakara, azzaba. Nampak banyak sebenarnya. Kazzaba ya. So kalau kita nak belajar kenal, 4 huruf tu. Dia ada cara dia. Daripada kalau asalnya tadi nazala, satu cara anzala. Okey. Satu cara lagi nazzala. Tambahkan syaddah pada zai. Satu cara lagi, nun tu jadikan dia mad asli. Nazala. Cara dia. Dia memang 3 cara je. Perubahan daripada 3 huruf kepada 4 huruf. Tak ada cara lain dah. Ya. 4 huruf memang ada 3 bentuk yang berbeza. Okey, yang paling penting kita kenal dia. Anzala, dia telah turunkan. Okey. Bila kita tengok kat sini, kita dah cakap bila ada fi'il mesti ada dhamir di dalamnya fa'il. Yang sebenarnya fa'il kepada fi'il itu ya. Okey. Dan kita nak perhatikan isim selepas dia nasab ataupun rufu'. Itu yang kita nak perhatikan. Okey, sekarang kita tengok. Tiba-tiba minas sama'i. Kenalkan minas sama'i? Jar majrur. Tak apa, biarkan dia. Biarkan dia. Dia tidak mengganggu. Dia suka datang awal kita cakap. So tengok selepas dia. Ada tak isim nasab? Ada. Ma'an. Ma'an tu nasab lah tu. Benda yang diturunkan. Jauh sikit. Ya, jauh sikit. Tu nak cakap tadi sebab jar majrur tu datang awal. Jadi nak cerita. Oh ni jar majrur. Lupa pula ni. Okay. Lakum pun jar majrur juga. Minas sama'i jar majrur juga kan. Tapi minas sama'i nampak bawah dia kan. Okey, memang dia terpisah lah sebab kerana jar majrur suka mencelah awal. Okay. Kita boleh cakap wa anzala ma'an minas sama'i. Dia telah turunkan dari langit. Apa yang diturunkan tu air. Ma'an tu air, benda yang diturunkan. So itu isim nasab, itu dipanggil maf'ul bih. Benda yang di whatever di lah kita katakan. So benda yang sebab tadi dah dia telah turunkan. So mestilah ada benda yang diturunkan. Tak? Benda yang diturunkan itu cara kita nak kenal dia mesti nasab. Itu cara paling asas lah. Okay, so ma'an adalah benda yang diturunkan ya di sini ya. Dipanggil maf'ul bih.
Okey, lepas tu jar majrur tak ada masalah. Biarkan dia. Dia tidak mengganggu. Ha? Cumanya jika tidak ada isim nasab tu, baru cari jar majrur. Ya, jika tak ada isim nasab yang kita cari tu, baru cari jar majrur boleh duduk di tempat dia. Ha? Jar majrur ataupun zaraf ataupun fi'il. Tiga tu je boleh menggantikan. Ha? Boleh menggantikan isim nasab yang kita cari. Ha? Okey, kalau kita tengok lepas ni pula, selepas maf'ul bih, fa akhraja, mana ada hal ni? Tak ada pun. Pak, isim nasab sekali je. Betul tak? Sebab ada pa ni Ustazah. Ya, maksudnya hal tadi Ayat lain. bukan sentiasa ada. Nak cakap yang hal tu bukan sentiasa ada. Tak. Ya. Okey, fa sini ataf. Ya, kalau ataf juga, ataf samalah macam tadi. Tak kisahlah maksud dia berbeza. Kalau wa tu dan fa, maka tengok akhraja. Tengok bentuk dia sama dengan anzala. Sama. Anzala. So fa itu akhraja selepas dia dipanggil maktuf ya. So fa itu mengatafkan akhraja dengan anzala. Pak dah pandai kita cari nak kenal kan. Fi'il dengan fi'il. Dia bukan semestinya 4 huruf dengan 4 huruf tak. Dia tak kisah sebenarnya. Selagi dia fi'il dengan fi'il ya. 4 huruf dengan 3 huruf ke, fi'il madhi dengan mudhari' ke, itu dia tak kisah. Selagi dia fi'il dengan fi'il, isim dengan isim, jumlah dengan jumlah ya. So fa akhraja, maka dia telah keluarkan. Ya. Akhraja maksudnya dia telah keluarkan. Dhamir dalam anzala dengan dalam akhraja memang yang ni semua dhamir dia memang huwa. Ya, sebab dia masih bariatah kan. Dia masih dominnya masih samalah. Kalau 3 huruf yang semua bariatah kan, dominnya huwa, yang ini pun dominnya huwa juga ya. Maka dia telah keluarkan. Okey, sekarang kita nak tengok ya. Benda dia telah keluarkan. Mesti ada benda yang dikeluarkan, betul tak? Mesti ada benda ya. Okey, sekarang kita tengok. Tiba-tiba bihi. Bihi tu apa? Jar majrur. Ya, jar majrur. Tak apa dulu. Belum lagi ya. Jar majrur suka datang cepat kan. Maka dia telah keluarkan dengannya. Dengannya tadi dengan air tadilah. Bila diturunkan air kan. Bila diturunkan air kepada dari langit tadi. Makanya dengan air tadi dikeluarkannya apa? Minat samarati. Lagi kalau kita tengok jar majrur yang kedua. Betul tak? Betul tak? Kan ada 2 kali jar majrur. Bihi jar majrur dengannya maka dia telah keluarkan dengannya. Dengannya tu dengan apa? Dengan tadilah bila diturunkan air tadi kan. Bila diturunkan air tu ke bumi baru ada benda kan keluar kan, tanaman kan. Biasa kan. Kena ada air kan. So benda yang dikeluarkan tu sebenarnya apa? Minat samarati. Sebenarnya dengannya, lepas tu dari buah-buahan. Ya. Ini 2 kali, senang cerita 2 kali jar majrur. Ya, okey. Maksudnya kita kena faham maksud dia lah. Bihi dengannya, maka dia telah keluarkan dengannya. Dengannya, lepas tu ma'an tadi ya, dengan air tadi ya. Okey. Macam mana nak tahu dengan hi tu bihi tu, hi tu balik kepada air? Dengan itu. Dengan apa? Dengan itu. Dengan dia. Itu. Dengannya, dengan itu. Maksudnya dengan air tadilah kan. Perlu air itu, maka dia boleh keluarkan. Macam kita orang menanam lah, perlu ada air kan, baru keluarkan. So dengan air tadi, nampak kita boleh jar majrur tu dia tempat dia boleh berubah-ubah tau. Dia telah keluarkan dengannya ataupun air tadilah. Air tadi dia telah turunkan dari langit air dengannya, maka dia telah keluarkan. Nampak? Sebenarnya bihi tu letaklah dekat mana-mana. Boleh sebenarnya ya. Dia telah keluarkan dengannya minat samarati. Itu sebenarnya dari buah-buahan. Nampak macam jar majrur, tetapi itulah yang dikeluarkan sebenarnya. Pak, itu yang dikeluarkan Pak. Kita dah cakap tadi, kita tak nampak dia nasab. Betul tak? Kita nampak dia dalam bentuk jar majrur. Dia boleh je tak nak guna minat samarati. Boleh je. Tak nak guna minat pun tak apa. Yang penting bila dah air turun dari langit, makanya bila dia kata buah-buahan maksudnya pokok lah pokok yang berbuah. Kan? Tumbuh pokok lama-lama menghasilkan buah. Itu maksud dia. Bukannya bila air turun dari langit tiba-tiba buah keluar dia
keluar. Memang ayat dia macam tu, tapi tak maksudnya bila air turun dari langit hujan jadinya keluar pokok, makanya pokok itu menghasilkan buah. Samarati maksudnya buah. Itu maksud dia. Jangan terus fikir, wah terus air boleh keluar buah terus ya Ustazah. Ayo mak, ayo pak. Jangan tanya macam itulah. Memang ayat Quran dia kata dia cut short. Dia potong pendek. So sebenarnya tadi maka dia telah keluarkan, so apa yang dikeluarkan sebenarnya? Buah-buahan. So sebenarnya tapi tak nampak nasab kan? Sebab dia jar. Ya, makanya tadi kalau kita nak kata benda yang didi tadi, kalau bukan dalam bentuk asas yang asal dia nasab tu, cari dalam jar majrur. Boleh. Nampak? Minat samarati adalah jar majrur betul, tetapi dari buah-buahan. Inilah benda yang dikeluarkan. Makanya sebenarnya ini kalau kita nak kata kat dia, tak apalah. Jar majrur. Fine, kita terima dia. Tetapi sebenarnya dia adalah maf'ul bih. Sebenarnya tetapi dalam bentuk jar majrur sebenarnya. Nampak? Dia keluarkan buah-buahan. Tu cakap tadi tu. Maf'ul bih dengan hal dia boleh bentuk asas dia nasab. Tetapi kalau bukan dalam bentuk asas dia nasab, boleh dalam bentuk jar majrur, zaraf ataupun fi'il. Boleh. So kat sini jelas kat sini minas samarati. Tak apalah kalau yang kita hanya nampak dia bihi jar majrur, minas samarati jar majrur, bolehlah kita terima tu dulu. Tak ada masalah pun. Cumanya kita nak faham minat samarati dari buah-buahan. Apa pelik bahasa dia, maksudnya buah-buahan lah. Kan? Itulah yang dikeluarkan. So makanya dia sebenarnya dialah benda yang dikeluarkan. Daripada bumi tadi bila hujan turun. So sebenarnya dia adalah maf'ul bih. Tetapi dalam bentuk jar majrur. Boleh. Okay, rizqa. Tadi dah ada dah ya. Minas samarati hasil dia ya. Buah-buahan tu hasil dia ya. Benda yang dikeluarkan. Rizqa. Isim nasab. Ini baru sebagai rezeki. Buah-buahan tadi diturunkan jadi rezeki lah dia cakap kan. So hal rizqa di sini adalah hal sebenarnya. Hal. Okay. Dia menggambarkan keadaan apa tadi? Minas samarati tadi. Kan buah-buahan tadi. Buah-buahan itu adalah rezeki. Untuk manusia lah maksudnya. Dia complicated bila dia bertukar-tukar bentuk. Kan kita nampak minas samarati ya jar majrur itu kita nampak, tapi kita susah nak nampak dia itulah maf'ulun bih. Tapi kalau kita faham ayat itu fa akhraja, maka dia telah keluarkan bihi dengannya, dengan air tadi ya, air yang diturunkan hujan tadi, minas samarati dari buah-buahan. So kalau kita fikir logik pun apa yang dikeluarkan? Buah-buahan lah yang dikeluarkan. Betul tak? Kan? So itulah sebenarnya maf'ul bih sebenarnya. Buah-buahan itu sebagai rezeki. So rizqa tu isim nasab di situ adalah hal. Hal untuk maf'ul bih. Hal boleh untuk maf'ul bih sahaja pun boleh. Hal boleh untuk fa'il sahaja pun boleh. Hal itu boleh untuk fa'il dengan maf'ul bih serentak. Boleh. Dia menggambarkan keadaan fa'il dengan maf'ul bih serentak pun boleh. Pak itu hal. Okey, lakum bagi kamu. Itu tak ada isu lah ya, jar majrur. Okay, kita gerak sikit lagi ya. Fala. Okey, maka fa ataf ya, maka ya. La di sini, la tu memang kita tahu la nafi ataupun la nahi. Okey. Dan ada satu lagi la nasab pada, betul tak? La nasab kan? Ya tak? Dalam inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, laita, la. Dia ada la nasab. La nasab itu adalah la nahi, la jangan. Dia la ni dia ada dalam dua grup lah, dalam grup la nafi dengan la nahi. La nafi maksudnya tidak, nahi maksudnya jangan, tapi la yang nahi tadi, yang jangan tadi ada dalam list inna anna tadi. Inna anna ka'anna lakinna la'alla laita la, apa ada. So la di situ sebenarnya adalah la nahi, la jangan ya. Seterusnya kat sini yang mana tadi? Taj'alu. Kita nak tahu la nafi atau la nahi ya. La nafi atau la nahi, perhatikan fi'il mudhari' dia ya. Itu saja. Perhatikan fi'il mudhari' dia, hujung dia tu. Original dia ke apa ke? Kita tengok. Taj'alu. Taj'alu dia sebenarnya apa? Taj'aluna sebenarnya. Fi'il mudhari' yang original mana ada alif ziyadah? Tak ada. Dalam fi'il mudhari' tidak ada alif ziyadah. Tidak ada sebenarnya ya.
Taj'alu sebenarnya taj'aluna sebenarnya. Perkataan ni banyak sebenarnya dalam Quran ya. Sekejap kita tengok kalau Rinda boleh macam tatakuna tadilah. Tunjuk tatakuna tadi. Dua baris naik atas dua ni. Tatakuna. Tu. Itu fi'il mudhari' yang asal dia, original dia tu ujung dia. Nah. Tak ada yang alif ziyadah, tak ada. So tattaquna, una tu mengatakan dia jamak muzakkar. Okey. So sama dengan ni tadi. Taj'alu sebenarnya taj'aluna memang tidak ada fi'il mudhari' yang ada alif ziyadah di hujungnya, memang tak ada. Tapi dia ada. Bila dia ada tu maksudnya ada sebab. Makanya bila di hujung fi'il mudhari' tu ada alif ziyadah, makanya la di sini bukan la nafi. Kalau la nafi dia hanya combine dengan fi'il mudhari' yang original yang tidak berubah. So kalau dia dah berubah di hujungnya, hujung dia memang dia buang na, digantikan dengan alif ziyadah. Memang macam tu. Ya. So ini kita tahu dah la itu la nahi, la jangan. La jangan. Yang penting kita ingat alif ziyadah tidak ada di dalam fi'il mudhari'. Itu. Fi'il alif ziyadah hanya ada dalam fi'il madhi untuk jamak muzakkar ya. Dan fi'il alif ziyadah hanya ada untuk fi'il amar, untuk antum. Itu sahaja. Tiba-tiba fi'il mudhari' ada alif ziyadah. Confirm kita tahu ini bukan original. Bila kita repeat banyak kali insya-Allah kan. Bila kita ulang banyak kali insya-Allah kita ingatlah ya. So asalnya taj'aluna. Macam banyak sangat dalam Quran. Tatakuna apa semua banyak ya. So bila dia berubah di hujung dia, kita dah tahu la di situ adalah la nahi, jangan. Dia bukan maksud dia bukan tidak. Maka jangan. Apa tu? Kalau dia taj'aluna, dia akan jadi tidak. La tu akan tukar maksud. So maka jangan taj'aluna. Okay, taj'alu tu sunnah pula. Taj'alu sama dengan perkataan ja'ala tadi. Naik balik ja'ala tadi. Naik satu baris ja'ala. Ja'ala tu ya. Ja'ala dhamir di dalamnya huwa. Bila ja'alu, taj'alu ini dalam bentuk fi'il mudhari' tapi dari perkataan yang sama. Kamu semua jadikan. Nampak? Cara dia, cara nak nampak dia, kita dah tahu ja'ala tadi kan. Tengok taj'alu tu, kita tengok. Buang ta, buang huruf fi'il mudhari' tu. Buang huruf fi'il mudhari' ta tu, itu huruf fi'il mudhari' ya. Ya, ta, hamzah, nun. Okey. Buang dia tinggal jim kan. Ja'alu. Letak baris dia, baris atas tu, ja'alu. So cumanya dia hujungnya ja'alu lah, dia jamak. So ini dari perkataan yang sama dengan ja'ala tu. So maka jangan kamu semua jadikan. Ja'ala tadi dia telah jadikan. Itu fi'il madhi, yang ini fi'il mudhari'. Untuk antum sebenarnya. Okey. Satu lagi. Sedikit lagi. Okey, selepas fi'il, cuba kita cari isim nasab. Cari isim nasab. Lepas taj'alu, fi'il lah ya. Okey, cari isim nasab dia. Andada. Nasab andada tu nasab tu. Dadan ataupun dada boleh je ya. Maksudnya ini andada tu maksudnya maksud dia macam Tuhan jugalah maksud dia ya. So kita dah kata ada fi'il, bila ada fi'il harus perhatikan isim selepas dia nasab ataupun rufu'. So kalau nasab andadan tu ya, itu nasab kan. So ini adalah maf'ul bih. Ya, okey. Lillahi tu jar majrur, dia memang suka datang cepat. Bagi Allah. Maka jangan kamu jadikan tandingan ataupun Tuhan lain lillahi, bagi Allah. Dia macam anda dan tu macam agak-agak Tuhan jugalah, tapi Tuhan lain lillahi, bagi Allah maksudnya ya. Okey, anda dan ya itu maf'ul bih, lillahi jar majrur. Ya. Dia boleh tukar wa antum. Okey, wa antum waw ataf antum lah. Antum ya, dhamir munfasil. Antum bermaksud awak semua, muzakkar. Ya, antum ya. Dan kamu ta'lamuna. Tu ta'lamuna inilah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' macam inilah hujung ni kalau dia jamak lah. Ta'lamuna. Ya, macam yang tadilah, yang taj'alu tadi. Ya. Dan kamu walhal ya, dan kamu ta'lamun, mengetahui. Maksudnya tahu tak boleh jadikan tak boleh tahu, tak boleh syirikkan Allah, tapi buat juga. So ta'lamuna
itu fi'il mudhari. Awal dia ada huruf fi'il mudhari, ya, ta, hamzah, nun. Una tu menunjukkan dia jamak je. Jamak muzakkar je. Katalah kita buang una. Buang una tinggal ta'lamu sampai mim je. Boleh? Ta'lamu maka kalau kita kata ta'lamu, dhamir dia tukarlah. Sebab hujung dia tu kalau tukar je, tukarlah dia punya dhamir. Ya, ta tu terpulanglah anta ataupun hiya. Boleh. Okey, cukup dulu. Okey, pening ke? Pening ke? Taklah pening tak, tapi ialah kita tak mahir lagi kan? Belum mahir kan? Belum. InsyaAllah boleh. InsyaAllah boleh Ustazah. Boleh kan? InsyaAllah lah, boleh kan? Memang kita nak belajar nak kenal dia satu. Tapi kalau boleh fi'il mudhari' itulah, ta'lamuna. Dia memang tak ada alif ziyadah di hujung ni. Tapi memang Ustazah selalu sebut, ziyadah hanya ada di dalam fi'il madi, jamak muzakkar hum, dan alif ziyadah hanya ada dalam fi'il amar untuk antum. Memang itu je. Tiba-tiba dekat fi'il mudhari' ada alif ziyadah, maknanya kita tahu mesti ada sebab. Dan kalau ada la di situ, maksudnya dia la nahi, la jangan. Itu cara kita nak kata kenal secara cepatlah, kita kata itulah. Okey, ada soalan tak? Ada? Tak ada? Tak ada ya? Tak tu. Saja nak tanya sekejap aja. Yang hal tu selalu kita ingat keadaan kan, keadaan macam keadaan bumi terhampar. Tapi bila datang rezeki ni macam rasa payah nak faham rezeki tu sebagai keadaan kan? Ya, sebab rezeki dia sebenarnya, rezeki tu rezeki dia sebenarnya buah-buahan rezeki dia. Faham tak? Tapi kita tahu kan rezeki banyak kan? Kita tak boleh kata duit je rezeki, betul tak? Kita kata happiness juga rezeki. Kita kata kesihatan juga rezeki, betul tak? Kan? Kita kata makanan juga rezeki. Itulah maksud dia. So rezeki ni dia macam-macam. Faham? So rezeki bukan satu saja. Buah-buahan ataupun makanan ataupun kesihatan ataupun kejayaan ataupun dapat zuriat baru contoh. Itu kan nampak? Rezeki ni sebenarnya umum, ya. Cumanya dia lebih detailnya rezeki tadi apa? Makanan ke? Betul tak? Buah-buahan. Buah-buahan ke? Kat sini buah-buahan lah. So ya, itu. Dia macam tu sebenarnya. Okey? Okey. Ya. Dia memang banyak nanti maf'ul bih yang bukan dalam bentuk nasab tu. Yang nasab tu bila dia ajar kita yang mula-mula je, basic je dia ajar kita. Tapi ganti-ganti dia tadi je, jar majrur ke, zaraf ke, fi'il ke. Cumanya macam tadi, ialah sebab kita rezeki tu kan, rezeki tu menggambarkan sebagai rezeki. Buah-buahan dikeluarkan, dengar ya, maka dia telah keluarkan dengan air tadi buah-buahan sebagai rezeki. Boleh tak? Kak Katie je tu. Kan? Sebagai rezeki. Kan? Dia macam ignore je lah, ignore dia sebagai tanwin tu lah. Rizqan. Dia isu dia tanwin tak ada isu. Tanwin ke, tak tanwin ke, yang penting dia nasab. Okey. Atas kan. Okey. Kalau macam tadi, macam yang kita kata tadi, yang sebelum dia tu apa tadi? Al-ard firasha kan tanwin juga. Cuba tengok balik sikit tadi al-arsh bumi tadi, al-ardha firasha, nampak tanwin tu. Okey, lepas tu Contoh yang kali ni banyak ni salah, yang hal ni banyak tanwin. So kita ingatkan bila hal ni mesti kena tanwin. Dia tak kisahlah tanwin ataupun ni, janji dia nasab lah Ustazah. Ya. Okey, tanwin tu kita panggil dia dalam bentuk mufrad, kita panggil dia. Ya, okey, memang hal dia dalam bentuk nasab sama dengan maf'ulun bih ya. Tak kisah dia dalam bentuk tanwin ke ataupun tak tanwin, tak penting ya. Yang penting dia bentuk dalam nasab. Ya. Okey. Ya. Dia kalau yang tanwin tu biasanya kita panggil dia bentuk mufrad, kita panggil dia. Okey. Right? Yes. Alhamdulillah ya. Okey, kata apa-apa kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila liqa ma'assalamah. Kita jumpa lagi insya-Allah. Ya, minggu depan dah tahun baru ya. Allahu akbar. Ya. Ya. Rasa macam
Kadang-kadang tak fikir kan, tapi bila fikir tiba-tiba sebut lah hai tahun baru dah. So kita jumpa lagi insya-Allah jika Allah beri rezeki umur dan kesihatan dan kelapangan lah. So insya-Allah minggu depan ya. Dalam tahun yang baru lah insya-Allah. Okay, bye. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum.